Sejak akhir ini, kegiatan vandalisme dalam kalangan remaja semakin serius. Gejala vandalisme di negara Malaysia semakin menjadi-jadi kerana golongan remaja ini mudah terpengaruh dengan sesuatu gejala atau budaya yang tidak sihat. Apa itu vandalisme? Menurut Kamus Dewan 2007, vandalisme adalah satu bentuk jenayah di sisi moral atau sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori atau merosakkan harta benda awam. Terdapat 3 jenis vandalisme iaitu perlakuan, dendam dan conteng. Terdapat 2 faktor vandalism iaitu dari aspek emosi dan aspek fizikal. Pertama sekali dari aspek emosi atau juga dikenali sebagai aspek dalaman diri remaja itu sendiri. Emosi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia di mana seawal umur 2 tahun, seseorang itu mampu menunjukkan emosi yang ada dalam dirinya seperti cemburu, suka, sedih dan sebagainya. Kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada mempunyai emosi sama ada positif atau negatif, di mana emosi positif itu seperti gembira dan emosi negatif adalah sedih dan marah. Tekanan emosi yang melampau kepada remaja merupakan penyumbang kepada masalah vandalism ini. Ia muncul daripada pelbagai situasi seperti di rumah dan di sekolah. Cuba anda bayangkan seorang remaja yang masih memerlukan kasih sayang ibu bapa seringkali dicaci, dimarahi apabila berada di rumah. Daripada kajian Muhammad Najib Ghaffar 2013 telah menunjukkan bahawa tekanan emosi yang diberikan oleh ibu bapa di rumah menjadi salah satu penyumbang kepada masalah sosial yang dialami remaja itu sendiri. Selain itu, stres dalam pembelajaran juga salah satu contoh kepada aspek emosi dalam konteks masalah vandalism ini. Remaja melepaskan tekanan emosi yang dihadapinya melalui menconteng dinding dengan perkataan-perkataan yang tidak elok dan tidak senonoh. Sedangkan di dalam Islam mengajar kita untuk bersabar dan melepaskan emosi kemarahan itu bukanlah salah satu caranya. Seterusnya dari aspek fizikal pula atau dikenali sebagai aspek luaran juga menjadi penyumbang kepada masalah vandalism ini. Cuba anda gambarkan, jika kita meletakkan sebiji apple ke dalam sebuah bakul apple yang rosak, lambat laun apple itu juga akan rosak seperti mana yang lain. Begitulah remaja yang terpengaruh oleh aspek fizikal iaitu di sekelilingnya. Di dalam aspek ini terdapat 3 penyumbang utama iaitu keluarga, rakan-rakan dan media massa. Penyumbang masalah vandalism dari aspek fizikal yang pertama adalah keluarga. Cara didikan di rumah menjadi faktor utama di mana ibu bapa lebih mementingkan kerjaya dan membiarkan anak mereka bebas dan akhirnya terlibat ke dalam kancah kehidupan yang salah. Seperti yang semua sedia maklum, remaja suka mencuba benda-benda baru seperti menconteng dinding untuk menarik perhatian yang lain. Ibu bapa seharusnya meluangkan masa lebih bersama anak-anak dengan membawa mereka bercuti, memberikan mereka galakan dan memberikan mereka kata-kata motivasi. Penyumbang yang kedua adalah rakan sebaya sendiri. Dalam surah Ali Imran ayat 110 ada menceritakan bahawa sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan faedah kepada yang lain dan melarang mereka untuk berbuat jahat. Daripada ayat ini, dapatlah kita kaitkan bahawa seorang remaja itu lebih banyak meluangkan masa dengan rakan sebayanya. Jika ada antara mereka yang mengajak untuk melakukan perkara vandalism, pastinya yang lain akan mengikuti. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai tidak sporting dan mereka akan disisihkan. Penyumbang aspek fizikal yang terakhir adalah melalui media massa. Internet pada masa kini berada di hujung jari dan capaian internet amatlah mudah sehinggakan semua peringkat umur mampu menggunakannya. Adegan-adegan negatif yang ditunjukkan di dalam filem-filem barat telah meresap masuk ke dalam diri remaja itu sendiri. Adegan yang menunjukkan di mana mereka melakukan perbuatan vandalism sebagai tanda protes telah diagungkan dan ditiru oleh remaja di negara kita. Saya petik daripada surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berbuat kerosakan." Di sini jelaslah bahawa Islam tidak menyokong sama sekali perbuatan vandalism ini.
Kesan gejala vandalisme kepada individu dapat dilihat lahirnya masyarakat tidak berdisiplin dan terdedah kepada jenayah berat. Kebanyakan remaja yang melakukan vandalisme hanya untuk melepaskan amarah dan memenuhi kepuasan diri. Perwatakan itu sudah terang melambangkan seseorang itu tidak berdisiplin. Hal ini juga memberikan dampak yang negatif kepada individu tersebut di mana mereka terdedah kepada jenayah berat seperti mencuri, merompak, membuli, bahkan mengancam nyawa masyarakat. Seterusnya, kita lihat kesan vandalisme kepada masyarakat. Pertama, ia dapat mewujudkan permusuhan dan kebencian terhadap masyarakat setempat. Dan seterusnya, menyukarkan masyarakat untuk mendapatkan akses kemudahan awam tersebut. Misalnya, menyukarkan komunikasi, berhubungan ketika saat kecemasan seperti kebakaran. Hal ini membuatkan orang ramai merasa bahawa hidup mereka tidak selamat dan tidak terancam daripada faktor vandalisme ini. Masyarakat juga tidak selesa menggunakan kemudahan awam seperti tandas kerana sudah tercemar dan kotor hasil daripada perbuatan vandalisme yang tidak terkawal di Malaysia. Ayo kita lihat pada impak vandalisme kepada negara. Antara kesannya, ia dapat mencemarkan imej negara apabila dapat melihat sektor pelancongan juga turut terjejas. Vandalisme menjadi mekanisme sesebuah negara itu dipandang rendah atau tinggi oleh negara-negara luar di pesada dunia. Masyarakat atau para pelancong akan mempengaruhi perasaan ketakutan dan kerisauan apabila menjejak kaki ke Malaysia. Seterusnya, ia dapat menjejaskan ekonomi negara di mana negara akan mengalami kerugian ekonomi seperti pihak kerajaan paksa mengeluarkan peruntukan dan belanjawan yang tinggi untuk perbaikan dan pemulihan peralatan yang musnah. Kerosakan infrastruktur dan prasarana yang disediakan memerlukan kos yang tinggi untuk dibaiki semula. Gejala vandalisme di Malaysia sudah tidak asing lagi dalam kehidupan harian dan perbualan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana kita sendiri dapat lihat gejala vandalisme semakin hari semakin meningkat. Jadi, mari kita lihat isu-isu vandalisme yang terkini berlaku di Malaysia. Isu pertama adalah menconteng lukisan mural para pemimpin negara. Isu ini telah berlaku pada tahun 2020 yang bertempat di Taman Cahaya Alam Seksyen U12 Shah Alam Selangor. Untuk pengetahuan anda, lukisan mural pemimpin negara ini telah diilhamkan dan dilukiskan oleh 3 orang anak muda Malaysia yang berbakat sebagai tanda penghargaan kepada para barisan pemimpin negara dalam usaha mengatasi wabak COVID-19. Akan tetapi, lukisan mural yang tersergam indah di dinding itu tidak bertahan dengan lama kerana terdapat 2 orang wanita yang tidak bertanggungjawab telah menconteng lukisan mural tersebut dengan menggunakan kata-kata yang kesat. Susulan daripada itu, pihak MBSA telah mengambil tindakan terhadap 2 orang wanita tersebut serta memadam seluruh lukisan mural pemimpin negara dengan menggunakan cat putih agar isu ini tidak berpanjangan. Isu yang kedua adalah vandalisme di hotel kuarantin. Sebagaimana yang kita ketahui, kes wabak COVID-19 semakin hari menunjukkan graf peningkatan yang sangat tinggi di dalam Malaysia. Oleh yang demikian, penyediaan pusat kuarantin merupakan salah satu intensif yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia dalam mengatasi COVID-19 ini berluasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam pada itu juga, isu vandalisme turut tidak lekang sewaktu pandemik ini berlaku. Menerusi akhbar berita harian yang ditulis oleh KAWI 2020 telah menjelaskan terdapat seorang pemuda lelaki yang berusia 23 tahun telah melakukan pelbagai kerosakan ke atas harta benda di dalam sebuah hotel yang terkenal di Bandaraya Kuching, Sarawak. Antara kerosakan yang dilakukan oleh beliau adalah seperti merosakkan perabot di dalam bilik hotel dan membuang banyak sampah sarap di dalam bilik hotel. Tidak itu juga, pemuda lelaki itu turut membuat kekacauan dengan membakar botol pembasmi kuman di lobi hotel sehingga mengganggu keselesaan orang lain di dalam hotel tersebut. Setelah siasatan polis dilakukan, telah mendapati pemuda tersebut menghidapi penyakit mental sehingga menyebabkan beliau bertindak agresif sedemikian. Isu vandalisme yang seterusnya adalah kerosakan alat permainan di taman permainan.
Isu kerosakan alat permainan yang berlaku di Malaysia diibaratkan seperti tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas, kerana masih ramai individu yang bersifat mementingkan diri sendiri dan mempunyai fikiran yang cetek. Bukan itu sahaja, jika kita memerhati suasana taman permainan yang ceria semakin hari menunjukkan suasana yang suram disebabkan berlakunya gejala vandalisme ini. Disebabkan itu juga, ia turut menjejaskan pengguna awam untuk menggunakan fasiliti yang telah disediakan oleh Majlis Bandaraya. Di samping itu juga, isu vandalisme ini turut menyusahkan ramai pihak, terutamanya Majlis Bandaraya bagi mengeluarkan kos yang banyak untuk membaik pulih taman permainan tersebut. Isu vandalisme yang terakhir adalah vandalisme di stesen MRT. Difahamkan kemudahan transit aliran massa MRT yang bertempat di aliran Sungai Buloh ke Kajang yang baru sahaja dilancarkan selama 150 jam telah diancam dengan gejala vandalisme oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Antara vandalisme yang didapati di stesen MRT adalah seperti kepala paip di tandas MRT tercabut. Kedua adalah kerusi di platform stesen MRT ditoreh dengan teruk, dan akhir sekali terdapat banyak puntung rokok dan sampah sarap yang bertaburan di luar stesen MRT tersebut. Cara mengatasi gejala vandalisme melalui diri sendiri. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan agar dapat menjauhkan diri daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Kedua, bijak dalam memilih rakan pergaulan seharian. Mari kita lihat pula peranan ibu bapa dalam menangani gejala vandalisme. Pertama, ibu bapa perlu memberikan didikan agama yang sempurna, kerana ibu bapa menjadi wahana utama dalam mendidik anak-anak maupun remaja. Didikan agama di rumah seperti mempraktikkan sesi kaunseling atau cerita teladan para nabi dalam aktiviti riadah mampu menjadi inisiatif untuk meluahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, sekaligus mampu menyelesaikan bersama masalah tekanan yang mereka hadapi. Kedua, ibu bapa perlu menjaga kebajikan dan mengikuti perkembangan anak-anak. Pentingnya mengikuti perkembangan mereka supaya mereka tidak lalai dengan keserokan dunia yang terjurus kepada perbuatan vandalisme. Dan akhir sekali, menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa adalah cerminan hidup kepada anak-anak. Perilaku mereka menjadi penyumbang kepada tarbiyah hidup dalam menyantuni sifat berbudi bahasa dan menyayangi harta benda awam. Oleh itu, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan yang baik untuk para anak semasa proses pembesaran agar akhlak mulia dapat disemai dari kecil lagi. Di Malaysia, aktiviti vandalisme sering berlaku di kawasan sekolah seperti memecahkan pintu bilik darjah, mematahkan kerusi dan meja dan juga menconteng dinding-dinding tandas. Perkara ini perlu diambil serius oleh pihak sekolah kerana mereka akan mengeluarkan sejumlah wang yang sangat banyak untuk memulihkan kerosakan itu. Pihak sekolah boleh menghantar surat amaran terlebih dahulu kepada ibu bapa mereka, dan jika perkara ini tidak berkesan, pihak sekolah berhak untuk menggantung mereka daripada sekolah selama seminggu. Selain itu, program kerjasama dengan pihak polis juga boleh diaplikasikan agar para pelajar tahu apa yang bakal berlaku kepada mereka jika mereka melakukan perbuatan vandalisme itu. Walaupun isu vandalisme semakin teruk, namun kita tidak boleh menyalahkan satu pihak sahaja. Kita semua harus berusaha untuk membantu bagi mengurangkan masalah vandalisme dalam kalangan remaja dan segelintir dalam golongan dewasa. Antara cadangannya ialah dari pihak kerajaan, iaitu membentuk jawatan kuasa anti-vandalisme yang turut dianggotai oleh jabatan lain dan agensi kerajaan. Dengan adanya jawatan kuasa ini, ianya dapat mengurangkan masalah vandalisme yang semakin serius dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, pihak sekolah, guru dan ibu bapa haruslah berganding bahu untuk membasmi masalah vandalisme yang kian berleluasa dalam kalangan remaja. Dan seharusnya bersikap dengan lebih tegas lagi untuk mendidik remaja seperti memberi hukuman ringan kepada mereka. Akhir sekali, saya berharap semua pihak, khususnya masyarakat di negara ini, perlu bekerjasama dan bertindak segera dalam menangani gejala ini, dan pihak berwajib seharusnya memberi hukuman yang setimpal kepada vandalisme kerana perbuatan itu
merupakan satu jenayah dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.